Okay, dia ada sama dengan. So itu adalah pernyataan. So pernyataan ialah ayat yang benar ataupun palsu tetapi bukan kedua-duanya. Yang kedua, ayat dalam bentuk soalan, arahan atau terdapat dalam bentuk tanda seruan adalah bukan pernyataan. Okay. Kita ada 6 soalan ni. So tentukan sama ada pernyataan ni adakah dia pernyataan ataupun bukan. Okay. Kan saya cakap tadi, yang arahan, soalan dan tanda seruan bukan soalan. Okay. So kalau kita tengok nombor 1 ni, dia bagi 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2. Ada je sama dengan, okay, ada je sama dengan kat sini, maka dia adalah pernyataan. Secara automatik dia adalah pernyataan. Kalau dia betul, maksudnya pernyataan dia adalah benar. Okay. Nombor 2, 51 ialah nombor perdana. Okay. So dari perkataan ialah, maksudnya dia cakap 51 nombor perdana. So maksudnya dia adalah juga pernyataan. Okay, pernyataan. Nak tentukan sama ada nombor situ adalah nombor perdana atau tidak, kita tengoklah. So kalau kat sini, adakah dia sama dengan nombor perdana? Kalau kita bagi dengan 3 kan, 51 bagi dengan 3. So 3 kali 1, 3. Jadi 2 plus 1, 7. So 21. So 17. So maksudnya dia bukan nombor perdana. So kenyataan ni dia adalah pernyataan, tapi dia bukan pernyataan benar lah. So ini adalah pernyataan palsu. 8 adalah E. E tu maksudnya apa? Okay. Okay. E tu yang ada bentuk E tu. Kan? Apa maksud ni? E ni adalah unsur. Okay. Unsur. Dalam set dia panggil unsur. 8 adalah unsur bagi faktor bagi 16. 8 adalah unsur bagi faktor 16. Okay. Ini pun pernyataan. Okay. Pernyataan. Kenapa? Kita ada soalan dan ada jawapan dia. Soalan dalam konteks ni 8 adalah soalan. 8, adakah dia adalah elemen bagi faktor ni? So 8 dia tulis ada unsur bagi faktor 16. Jawapan dia 16, faktor bagi 16. Okey, itu bukan soalan lah. So jawapan dia adalah pernyataan. Sudut peluang bagi heptagon sekata ialah 72 darjah. Okey, sudut peluang bagi heptagon ialah heptagon sekata adalah 72 darjah. So, ni adalah pernyataan jugalah. Oh, ni semua pernyataan lah. Okey, silap. Yang slide ni dia cakap pernyataan. Tapi pernyataan benar ataupun palsu, gantung kepada ni. Okey, yang ni adalah pernyataan benar. Okey, ini pernyataan palsu. Okey, ini pernyataan benar. Okey, sebab dia faktor 16 kan. Ini pernyataan palsu ke benar ni? Palsu. So katanya heptagon berapa? Sudut peluangan dia. Ataupun 70 darjah ni apa? Sudut peluangan untuk apa? Untuk pentagon. Okey. So ini pernyataan apa? 1 tambah 7 kuasa 2. Palsu. Yes. 7 kuasa 2, 49 tambah 1 dapat 50. So 50 lebih besar daripada 64. So pernyataan dia pernyataan palsu. Okey. A bersatu dengan A prime adalah sama dengan set semester. Okey. A bersatu dengan A prime. So maksudnya ialah pernyataan palsu. Set semester tu apa? Oh, set semester keseluruhan. Set keseluruhan je. Bina pernyataan benar lah. Okey, bina pernyataan benar berdasarkan kepada ayat-ayat ini. Okey.
Okay, so dalam pernyataan benar ni, awak akan gunakan dia punya tanda sebilangan ataupun semua. Awak kena guna sebilangan ataupun semua. Ya. Okay, menggunakan apa kuantiti sebilangan ataupun semua lah kat sini. Okay, so hexagon 6 sisi bermaksud kita boleh tulis kalau dia nak dapatkan pernyataan benar, kita boleh tulis semua hexagon kan mempunyai apa? 6 sisi. Okey. Semua hexagon mempunyai 6 sisi, betul tak? Walaupun dia bukan pentagon hexagon sekata, tetapi kalau dinamakan sebagai hexagon, semua sisi dia adalah 6 sisi. Betul? So kita kena pakai semua. Okey. Nombor genap dibahagi tepat dengan 4. Adakah semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 4? Dofi? Tak. So maksudnya kalau tak, kita letak sebilangan. Sebilangan nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 4. Okey, dengan 4. Alright. So nombor 3 pula. Persamaan linear dalam satu pun boleh ubah satu punca. Okey. Persamaan linear dalam satu pun boleh ubah mempunyai satu punca. Adakah semua ataupun sebilangan? Katakan kat sini soalan dia X tambah 2 sama dengan 5. So X sama dengan 5 tolak 2 sama dengan 3. Sama dengan 3 lah. So bermaksud dia mempunyai punca yang satu kan. Punca dia kan satu je. So X tu. So maksudnya semua persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Dalam satu pun boleh ubah mempunyai satu punca. Okey, kuasa 3 sempurna merupakan nombor genap. Adakah semua kuasa 3 sempurna adalah nombor genap? Sebilangan. Yes, betul. Kuasa 3 sempurna. Contoh yang kita ada adalah 3 kuasa 3. So 3 kuasa 3 sama dengan 27. So sebilangan lah. Sebilangan kuasa 3 sempurna merupakan nombor genap. Okey, sebilangan. So ini kita menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan untuk kita letakkan dia sebagai pernyataan yang benar. Okey, penafian. Okey, menafikan kan sesuatu objek. Contohnya contohnya kita ada ni. Ini adalah duit kertas RM1. Okey. So cikgu cakap duit kertas RM1 ni berwarna biru. Kalau kita nak menafikan duit kertas RM1 ini bukan berwarna biru. Maksudnya kita menidakkanlah sama ada dia warna biru ataupun tidak lah. Okey. So bermaksud kat sini kita kena buat penafian, boleh buat penafian dengan menambah perkataan bukan ataupun tidak. Untuk menukarkan pernyataan benar kepada pernyataan palsu dan sebaliknya. Okey. So dia menafikan lah. Just macam kita buat contoh tadi. Okey.
Benar ataupun palsu. Okey. So dalam soalan ni kita nak menentukan sama ada pernyataan ni, pernyataan berikut adalah benar ataupun palsu. Tuliskan pernyataan menggunakan bukan atau tidak untuk mengubah nilai kebenarannya. Okey. Kebenarannya. Dan nyatakan sama ada pernyataan baru itu benar ataupun palsu. Okey. Semua nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor genap. Okey. So dalam konteks ni kita tak boleh tukarlah semua tu. Kita just tambah bukan ataupun tidak lah. Okey. So, kita kena buat ayat pertama. Semua nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor genap. Adakah benar ataupun palsu? Nombor kuasa 2 sempurna. Palsu. Kenapa awak cakap palsu? Sebab sebilangan je. Sebilangan nombor. Contohnya? 3 kuasa 2. Betul. 3 kuasa 2, 9. Yes. So, sebilangan. Okay. So, maksudnya pernyataan ni adalah pernyataan palsu. Okay. Nak buat penafian maksudnya bukan semua. Okay. Semua nombor kuasa 2. Nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor genap. Okey. So kita tambah bukan saja. Jangan tukar semua tu jadi sebilangan. So bukan. Bukan semua nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor genap. Okey. Nombor 2. Benar ataupun palsu? Benar. Sebuah bulatan mempunyai satu pusat. Yes, betul. Benar. Okey. So kita boleh tambah kat sini, tidaklah kan. Sebuah bulatan tidak mempunyai satu pusat. Tidak mempunyai satu pusat. So kita gantikan, kita tambah lagi tidak untuk dia nak menyangkal benda tu. Macam tadi palsu, dia akan jadi jawapan dia benar lah. Okay, daripada benar ni kita sangkal, confirm akan jadi palsu lah. Okay, jawapan dia. Okay, nombor 3. Benar ataupun palsu? Dofi. Lima sentimeter. Palsu. Palsu. 5 cm nisbah 1 meter sama dengan 1 nisbah 20. Okey, 5 cm kena tukar 1 meter tu kena tukar dalam sentimeter lah. So 5 cm nisbah 100 cm. So 5 bagi dengan 100. So patutnya sama jawapan dia. 5 bagi 100 dapat apa? 0.05. Ataupun pecahan dia berapa? 1/20. Okey, kalau 1/20 sama dengan 1 nisbah 20. So, jawapan dia apa? Benar. Jawapan dia benar. Okey. So, nak buat penyangkal, nak sangkal benda tu atau nak nafikan, just buat macam ni je. 5 cm nisbah 1 cm 1 meter. Okey, tidak sama 1 nisbah 20. Okey, kalau kita nak nafikan kan. So 5 cm nisbah 1 meter tidak sama dengan 1 nisbah 20. Kita nafikan, so jawapan dia akan jadi palsu. Pendataan palsu. Okey. 7 adalah unsur bagi 1, 7, 14, 28. Benar ataupun palsu? Tak tahu. Ada tak 7 dalam ni? Ada kan?
So maksudnya jawapan dia betul. 7 ni simbol ni maksudnya simbol unsur. Unsur ni adalah 1, 2, 14, 28 ni adalah unsur. Okay. So 7 adalah unsur bagi set ni. Yang 7 ada dalam ni. So betul lah. So jawapan dia adalah Benar. benar. Okay. So nak buat penafian macam mana? 7 slash yang ni 1, 7, 14, 28. So kita nak buat penafian yang tu. So penafian dia adalah palsu. Right? Boleh Luffy? Boleh. Okay. So untuk macam ni nak dapatkan penyataan yang palsu ataupun benar, dan kita tambah kataan tidak ataupun bukan lah, ataupun yang slash tu. Kan? Okay. Next kita ada penyataan majmuk. Okay, penyataan majmuk ialah gabungan dua penyataan yang menggunakan perkataan dan atau. Okay, dan atau. Okay. So kita kat sini kita ada okay. Ada tak ni okay. Okay, dia tak cukup dia punya jadual kebenaran dia. Ni jadual kebenaran untuk dan saja. Okay. Kalau P benar, Q benar. Okay. So P dan Q adalah benar. Okay. Tapi kalau P atau Q, okay, so dia akan dapat benar juga. Okay. Kalau P benar, Q palsu, dia akan dapat palsu. Tapi kalau P atau Q, dia akan dapat benar. Okay. Dia akan dapat benar. Bila P palsu, Q benar. Kalau P dan Q, akan dapat jawapan dia palsu. Kalau P atau Q, jawapan dia benar. Okay. Gabungan penyataan lah. So kalau P palsu, Q palsu. So penyataan dia P dan Q adalah palsu, manakala P atau Q palsu. Okay. Kat sini merujuk kepada kalau dan salah satu palsu, dia akan jadi palsu jawapan dia. Okay. Ini jawapan dia. So kalau salah satu palsu, dia akan jadi palsu. So kalau salah satu benar untuk atau, dia akan jadi benar. Simple je. Kiri dan kanan, dia akan buat kiri kanan lah. Atau ke dan kan. So kita akan buat kiri dan kanan. Okay, kalau nak salin, boleh salin dulu. Close table ni, tambahkan sini atau ni. Okey. Dah, salin dah Luffy. Jap. Close table ni penting enggak lah. Betul. Okey dah. Dah Okay. Okay, terima kasih kepada Cikgu Hasriza Muhammad Nasir.
tonton di Facebook Cikgu Mimi. Okay, baik. So, yang ni kita, okay, ni semua kata anda ni. Oh, atau tak ada contoh. Tapi nanti cikgu akan bekalkan kalau ada perkataan atau. So, sekarang kita proceed kepada yang done dulu Okay. Right. So, nombor 1, kita ada 0.001 sama dengan 10 kuasa negatif 3. Benar ataupun palsu, Dofi? Benar. Benar. Okay. Benar. Okay. Belakang ni. 100 sama dengan 10 kuasa 2. Benar. Benar. Okay. Nampak konteks dia di tengah dia letak dan kan? Okay. Kalau dan, benar dan benar, jawapan akhir adalah Benar. benar. Okay. Nampak? Faham tak dia punya konsep dia? Macam ni kita nak buat dia tu. Nak tentukan palsu atau apa benar. Okay. Nombor 2. 3 kuasa 3 sama dengan 9. Benar ataupun palsu? Palsu. Palsu. Okay. 3 tambah 7 sama dengan 10. Benar. Benar. Okay. Palsu dan benar. Jawapan dia? Palsu. Palsu. Okay. Yang ni, seterusnya. Benar. Benar. Okay. Benar. Benar. Okay, warna hitam. Benar. Okay. Lepas tu yang ni? Benar. Benar juga 13/4. 13 bagi 4. 3/1/4. Okay, benar. So, jawapan akhir adalah? Benar. Benar. Okay. Keempat. Benar. 6 bukan faktor bagi, bukan. Okay, maksud 6. So, dia adalah unsur kan? Unsur bagi faktor bagi 12 kan? Okay. So, jawapan dia kat sini palsu lah. Okay, ni palsu. Okay, B. Benar. Benar. So, B. So, benar. Okay, bukan pen hitam. Okay, benar. So, jawapan dia apa? Palsu. Jawapan dia palsu. Okay, dapat Dapat. Dia just kena tengok dan ke atau. Di in between antara dua statement tu. Kalau atau, dia tengok tu statement tadi. Kalau atau jadi apa, dan jadi apa Okay. Okay. Cikgu just tunjuk bagi satu contoh bagi dan je lah. Kalau atau dan lagi. Sama je, dia reflect benda tu je. Okay. Next, kita pergi kepada implikasi. Implikasi apa? Implikasi adalah gabungan dua pernyataan yang mengandungi antijadian dan akibat. Okay, biasanya statement kita bagi jika P, jika apa kan? Jika X tambah 2 sama dengan 0 kan? Contohnya kat sini, X sama dengan 3 kan? Maka X sama dengan apa? Tengoklah operasi. Dia base kepada soalan. So, yang sebelah jika ni, kita panggil sebagai antijadian. Manakala, selepas maka ni, kita namakan sebagai akibat. Okay? So, dalam implikasi dia, kita kena tentukan mana antijadian dan mana akibat. Okay. Nombor 1. Mana dia antijadian dia? P. Okay. P subset bagi Q. Semua kena ambil. Sekejap.
Jika. Oh, ini silap. P subset bagi Q dan Q subset bagi P. Dia sambil ambil ni. Sampai sebelum koma ni. Ni dia punya anti jadian. Kena ambil semua lah. Yes, kena semua. Maka ni, P sama dengan Q ni adalah dia punya akibat. Akibat. Okay. Nombor 2. Apa dia? Anti jadian dia. A lebih besar daripada B. Akibat. Akibat dia. A lebih besar daripada B. Itu anti jadian. Oh. Akibat dia. Negatif A Hmm. kurang daripada negatif B. Okey, betul. Okey, nombor 3. Anti jadian dia kuasa 2 sempurna. Akibat P ialah kuasa 2 sempurna. Okey, akibat dia. P ialah suatu integer. Yes, correct. Betul. Nombor 4. PQR ialah sebuah segitiga sama sisi. Okey. Akibat dia sudut pedalamannya ialah 60 darjah. Okey, betul. Right? So, ni dah nak tentukan macam mana apa itu inti jadian dan juga akibat lah. Kita differentiatekan benda tu. Okay. Settle. Okay. Tadi kita buat implikasi. Sekarang kita buat 2 implikasi pula. Okay, 2 implikasi. Okay. So, ni implikasi kita kena boleh pecahkan lah. Contohnya kat sini, dia bagi P jika dan hanya jika Q. Okay, kita pecah kepada implikasi pertama dan implikasi kedua. So, yang pertama ikut yang macam tadi, jika P maka Q. Yang kedua, kita terbalikkan. Jika akibat tulis dulu, maka anti jadian kat belakang. Kita terbalikkan kedudukan dia. Boleh Boleh. So kalau jumpa jika dan jika, so yang depan ni dia punya anti jadian dia. Okay, dia punya depan ni anti jadian dia. Dan belakang ni dia punya akibat. Okay. Right. Tulis 2 implikasi bagi 2 statement yang berikutlah. Okay. So A bersatu dengan B sama dengan A jika dan hanya jika A subset bagi A subset bagi B. So kita tulislah kat sini. Jika A bersilang dengan B sama dengan A, maka A subset bagi B. Itu implikasi pertama. Implikasi pertama. Okay. Implikasi kedua je pula. Implikasi kedua je lah. Jika A subset B, maka A bersilang B sama dengan A. Yes. Sama dengan. Nampak? Simple kan? Boleh dapat kan? Boleh. Okay. Kita tengok yang depan dengan belakang je. Okay. Next. Last question untuk malam ni. Okay. X ialah nombor genap jika dan hanya jika X boleh dibagi tepat dengan 2. Okay. Cikgu gariskan untuk awak. Okay. Implikasi pertama. Apa dia? X ialah nombor genap. Bismillah. Start dengan jika. Jika X ialah nombor genap, okay, maka X boleh dibagi tepat dengan 2. Okay, itu implikasi pertama.
Okay, tulis dalam nota. Implikasi kedua, Jika X boleh dibagi tepat dengan 2, maka okay. X ialah nombor genap. Okay, betul. Okay. Boleh tulis dalam nota. Ada 2 implikasi. Okey dah. Okay, dah Right. So, ini nak jadi kita nak cari ataupun kita nak tulis 2 implikasi. Okay, cukuplah malam ni untuk beberapa topik, iaitu penyataan benar atau palsu, lepas tu Dan uh, atau. dan atau, lepas tu implikasi kan. Banyak kan? 3 kot kita belajar hari ni. So minggu depan dia ada sambungan lagi. Minggu depan dia ada topik tu berkaitan dengan hujah. Hujah dengan didaksi dengan induksi. So kita akan belajar benda tu lah. InsyaAllah. Okay. So pada penonton Facebook, saya ucap terima kasih kerana menyertai kelas online Cikgu Mimi ni. So minggu depan kita akan bercuti. So minggu depan tak ada kelas. Okay. So kita akan continue untuk minggu satu lagi, iaitu dalam InsyaAllah dalam 20 hari bulan kita akan meneruskan kelas kita untuk topik yang sama. Okay, iaitu penakulan logik pada pukul 9 hingga pukul 10. Cuma yang pukul 8 hingga pukul 9 pun sambungan ini adalah sambungan topik yang sama. Supaya tak dua-dua topik itu adalah topik yang besar untuk ni. Okay. Okay, Luffy, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Sama.